Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita dapat melaksanakan program mingguan Ubudiyah Mas'uliyah Itqan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Urustia bahagian sumber manusia kita bersiaran secara live Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan pada petang ini. Semoga program ini dapat kita sama-sama manfaatkan, like dan share, dan sama-sama kita menjadikan ruangan ini ialah ruangan ilmu untuk penambahbaikannya. Semoga kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sekarang ini diuji COVID-19 yang semakin mencabar, tetapi kita tetap berjuang untuk menanganinya. Masa inilah kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berdoa dan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kemenangan dan semoga kita diangkat penyakit yang melanda kepada seluruh masyarakat dunia ini, kerana Allah lah yang berkuasa dan Allah lah yang menyembuhkan segala penyakit. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita pada petang ini kita mengambil sedikit masa. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bersama-sama dalam ruangan ini pada petang ini. Mudah-mudahan arti mana yang disebutkan tadi, sahalallahu tariqan ilal jannah, kita dipermudahkan segala urusan dengan niat yang baik, dengan nawaitu yang baik, dalam keadaan kesibukan dan petang yang penuh keberkatan ini. Marilah kita sama-sama mengambil peluang ini untuk sama-sama kita mengingati wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat mengingati sesama kita adalah ianya akan memberi manfaat kepada kita untuk seluruh kehidupan kita. Kerana kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kehidupan kita yang kita hidup di atas dunia ini bukan sekadar untuk kita tengok duniawi semata-mata. Kalau orang duduk atas dunia ini, dia duduk melihat dunia semata-mata, walaupun kita diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, fikir lagi soal makan, fikir lagi soal untuk berseronok, sehingga akan meninggalkan segala tuntutan Islam, maka ianya dikategorikan kepada golongan yang ketinggalan, golongan yang tidak ada kesedaran. Maka marilah kita sama-sama mengulang kaji, menghayati kembali tentang kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dari mana kita datang, dan selepas daripada ini ke mana kita akan pergi, dan apa persoalan-persoalan yang kita akan jawab nanti setelah kita diimtihankan, diexamkan di atas muka bumi ini. Ujian daripada Allah, dan Allah nak tengok siapakah amalan-amalan yang terbaik setelah diuji oleh Allah dengan begitu hebat sekali.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merujuk kepada kitab Minhajul Muslim pada petang ini, maka kita mengambil satu tajuk yang amat penting kepada kita, iaitu sifat-sifat Muslim yang sejati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita boleh sebut tentang Muslim, mungkin kita sebut tentang perkataan Islam. Tuan-tuan pun tahu, awak Islam tak? Kita boleh jawab, kita ni orang Islam. Tetapi penghayatan tentang Islam itu bagaimana? Ini boleh kita muhasabah diri kita, dan ini boleh kita menyemak kembali tentang apakah pengertian Islam itu sendiri, dan juga bagaimana ciri-ciri Muslim yang diradai oleh Allah. Atau di dalam kata lain, bagaimana untuk mendapat Muslim yang hebat, Muslim yang cemerlang. Maknanya tidak ada suatu benda yang lain kecuali di atas jalan kita muhasabah diri. Kita mengkaji dan kita menghayati dan kita melihat sirah-sirah Nabawi dan juga pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh orang-orang silam di kalangan para anbiya, di kalangan para ulama, yang boleh menjadi ukuran kepada kita untuk menjadi insan yang hebat, insan yang cemerlang, insan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apabila kita menceritakan tentang ciri-ciri sifat Muslim yang sejati, soalan mudahnya, soalannya, apa makna Islam? Dari segi ungkapan yang begitu mudah. Kerana perkataan Islam ini sudah pun kita dengari, ataupun sudah pun kita labelkan dengan kita ini beragama Islam. Kawan kita pun Islam, kita pun Islam. Semuanya. Dan amat sensitif kalulah kita melabelkan dengan perkataan-perkataan yang lain. Maka ada orang bertanya, Ustaz, apa makna Islam? Ustaz, apa makna Islam? Apa makna dari segi penghayatan Islam? Lama dah mak kita namakan kita dengan nama-nama Islam. Kadang-kadang siap dengan buat pulut kuning lagi. Siap dengan buat pulut kuning lagi. Nak lahir anak ini. Setelah beberapa lama hidup berkeluarga, berpasangan, tetapi tak dapat zuriat. 10 tahun, ada yang 13 tahun, ada yang 5 tahun. Itu terpulanglah kepada ketentuan Allah, ketentuan Allah, tuan-tuan. Tetapi kita berasa bersyukur dengan kelahiran kita, kita dinamakan dengan Islam. Buat kunduri, sekarang ini tak boleh buat kunduri kuskuran kerana perkahwinan, dilarang. Apa-apa kunduri kerana kelahiran dan sebagainya. Tetapi sikap kita merasa amat gembira dengan kelahiran seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Ibu bapa mereka dalam keadaan Islam. Betapa gembiranya. Apa yang kita nak namakan, yang tanya pasangan kita, tanya isteri kita. Isteri kita tanya pula, bang nak namakan nama anak kita dengan nama apa? Abang pula kata kita namakan dengan nama-nama anbiya, dengan nama-nama yang baik. Betapa sukanya, betapa gembiranya mereka. Lahir pula, pakak sambut keluarganya mari dan sebagainya. Betapa indahnya. Orang tak dapat zuriat berdoa kepada Allah, ya Allah, berdoalah. Ada macam-macam lagi mereka nak kepada zuriat. Itu adalah hebatnya, terbaiknya. Kita diberi memandang. Tuan-tuan, apabila kita pergi sedikit lagi dengan perkataan ini, apa makna Muslim? Apa makna Islam? Sebelum kita pergi kepada ciri-ciri Muslim yang sejati, kita mesti berkenalan, kita mesti menghayati dengan perkataan-perkataan ini. Macamlah kita, tuan-tuan, kalulah kita nak jadi orang baik, mesti kita kenal perkara-perkara yang tidak baik. Betul tak, tuan-tuan? Kalau kita nak jadi orang yang baik, seulang balik, kita kena kenal apakah
Kalaulah kita tak boleh membezakan di antara baik dan buruk, maka sudah tentu kita tidak dapat menghasilkan natijah yang baik. Kita tidak dapat menentukan keputusan yang cemerlang. Maka kita kena tahu dari segi apakah pengertian, apakah penghayatan terhadap istilah-istilah yang patut kita tahu, yang mesti kita mengetahui kerana kita bergelar orang Islam, orang Muslim, orang yang mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, kitab kamus ataupun istilah-istilah yang dikatakan oleh ulama yang menyatakan, Abu Ala Al-Maududi menulis dalam kitabnya tentang pengertian Islam itu sendiri. Maka kita akan mengetahui bahawa makna perkataan Islam adalah tunduk. Al-khudu'u wa ta'ah adalah tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Tuan-tuan kena ingat, Islam ini bukan sekadar nama saja. Maka kita cukup bimbang di dunia di akhir zaman ini. Apa kata Nabi SAW? Nabi tak bimbang orang itu miskin. Nabi tak bimbang orang itu tidak dapat makanan. Mungkin dia cari makanan. Bagaimanapun dia akan cari juga makanan. Tetapi Nabi bimbang di akhir zaman ini orang meninggalkan Islam. Hanya meninggalkan nama saja, tuan-tuan. Maka cukup dengan hari ini kita menghayati perkataan Islam itu adalah tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan daripada Allah. Kalau orang bertanya kepada kita, apakah Islam itu, tuan-tuan? Kita jawab secara ringkas. Kefahaman yang ada pada kita, yang kita dapat melaksanakan penghayatan tadi, ialah dengan kita melaksanakan perintah Allah. Tunduk segala peraturan-peraturan. Tunduk segala disiplin-disiplin inzibat di dalam Islam dan patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan segala. Pada hari ini kita faham bahawa apabila kita menyatakan kita ni Muslim, kita ni orang Islam, maka kita hiasi diri kita dengan akhlak Islam, dengan adat-adat Islam, dan kita memahami Islam adalah tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Maka sudah tentu, kalau seseorang itu mengaku dia Islam, mengaku dia hidup dalam keadaan Islam, tetapi amalannya sudah melencong. Mudah kita nak sebut, tetapi amalan ni sukar, tuan-tuan. Untuk menjadi manusia yang patuh, yang ikut segala peraturannya, keikhlasannya semata-mata kerana Allah tanpa ada bantahan. Segala hukum-hukum Allah itu tanpa ada bantahan, tanpa ada rentangan, tanpa ada alasan-alasan yang tertentu untuk menjauhkan diri daripada agama Islam itu sendiri. Maka apabila kita menghayati Islam itu adalah kepatuhan, tunduk dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan daripada Allah. Maka dinamai agama kita ini Islam ada kepatuhan. Sukar orang nak ikut ni, tuan-tuan. Kepatuhan, peraturan di pejabat sebagai contoh. Peraturan, kita ada disiplin di rumah kita. Ibu bapa telah mengaturkan disiplin. Di pejabat, bos mengaturkan disiplin-disiplin. Sukar untuk kita nak mengatur disiplin ini. Nak melaksanakan apa yang diaturkan kepada suatu disiplin-disiplin yang telah dirancangkan itu. Kecuali bagi orang yang taat. Dan inilah kita nak sebut, apabila mereka ini beriman kepada Allah, dia menjadi orang yang taat, dia menjadi orang yang patuh kepada segala peraturan-peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita dikatakan dinamakan agama kita ini agama Islam kerana ia mengajar kepada kepatuhan
mengajar kepatuhan kepada Allah dan tunduk kepada perintahnya tanpa membantah. Tuan-tuan boleh faham tak? Maknanya kita ambil selangkah demi selangkah. Maknanya apabila kita hidup dalam Islam, kita jangan ada kelemahan, kemalasan untuk melaksanakan perintah Allah kerana kita orang Islam. Apabila kita diuji dengan cabaran, kita sabar dalam menghadapi ujian ini. Kerana apa kita sabar? Kerana kita orang Islam. Sudah tentu kita hidup di atas dunia ini, kita diuji oleh Allah. Dan Allah nak melihat siapakah yang sabar di atas ujian ini, maka mereka mendapat A+. Mereka mendapat kecemerlangan. Tetapi apabila mereka diuji oleh Allah, mereka down, mereka ini gugur, mereka ini tidak dapat laksanakan sebaik-baik amalannya, mereka ini tidak termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat A+ di sisi Allah, orang yang mendapat kecemerlangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti meletakkan bahawasanya kita ni orang yang mengaku beriman kepada Allah sebagai seorang Muslim dan mesti beramal dengan amalan-amalan yang ada kepada seorang Muslim ini yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Muslim ini memang kita sayang. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan Muslim itu sendiri memang kita sayang. Kalaulah kita ni silap kecek sikit tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata kepada kawan-kawan, mu ni Islam, tidak Islam, marah, memang amat marah. Itu benda yang sensitif kepada kita semua. Betul tak tuan-tuan? Maknanya dengan secara tidak langsung fitrah kita ni semula jadinya sayang kepada Islam itu sendiri. Sayang kepada bahawasanya Allah anugerah kepada kita tentang Islam itu sendiri. Maka kalaulah orang melabelkan kepada kita, mu ni jahil weh, kita akan rasa marah. Buana demo kasar gini mon. Nak wayak kita betapa sensitifnya kita nak hidup di atas jalan yang selamat, di atas jalan Islam. Kerana apabila kita hidup di atas jalan Islam ini, kita akan selamat. Maka sensitif apabila kita labelkan mu ni orang jahil, mu ni orang tak erti. Tapi kalaulah mu ni orang tak tahu, mungkin kurang sikit lah. Mu ni tak tahu gitu, mo lah. No, tentang perkara agama mungkin kurang sikit. Tapi kalau sebut mu ni orang jahil, sudah akak tu kayu. Nah, jadi betapa sensitifnya tuan-tuan. Jadi sebab itulah hendaklah kita menghayati tentang perkataan Islam itu. Begitu mantap penghayatan kita dan kita beramal dengan Islam dengan sebaik-baiknya. Maknanya kita mesti kenal, kita mesti tahu, maka sudah tentu kita apabila kita kenal, maka kita akan cinta kepada Islam. Tak kenal maka tidak cinta. Maka apabila kita kenal dengan Islam ini, Islam adalah kepatuhan, ketaatan dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita. Yang kedua tuan-tuan, yang cukup kita bimbang sebelum kita pergi kepada sifat-sifat Muslim ini, perkataan yang kedua yang perlu kita tahu, walaupun perkara ini pernah kita lalui, iaitu orang-orang yang ditutup, orang-orang yang terdinding ataupun orang-orang yang terlindung. Apa maksud tuan-tuan? Kalau orang tanya kepada kita, Ustaz, apa makna orang yang terdinding, orang yang tertutup, orang yang terselindung? Maknanya perkataan yang disebut oleh ulama, itulah maknanya orang yang kufur kepada Allah. Perkara yang amat kita mesti menjauhi daripada sifat ini. Sifat ini maknanya orang yang terdinding, orang yang tertutup, orang yang terlindung daripada penghayatan Islam. Maknanya ulama telah
memberi bandingan seolah-olah kata orang itu menutup baju besi dengan orang panggil menutup baju besi dengan bajunya. Menutup baju besi tadi dengan bajunya. Maka lelaki seperti itu disebut orang yang tidak beriman. Inilah perkara yang kita kena jaga. Orang yang tertutup dari menerima kebenaran. Orang yang tidak mau hidup di atas jawul Islam, suasana agama. Dia rasa panas pedih, dia berasa tidak selera. Maka ini kita minta jauh, tuan-tuan. Maknanya orang yang terlindung ini daripada hidayah Allah, daripada ajaran-ajaran agama, maka inilah yang kita mesti menjauhinya, kerana ia menutupi fitrahnya. Sepatut fitrah ini dia menerima agama. La tabdil li khalqillah, la tabdil li khalqillah. Jangan kita mengubah fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima agama sebagai penyelamat kepada diri kita pada ini di dunia dan juga di hari akhirat. Maka dengan menutup fitrah dan melingkupnya dengan tudung kejahilan dan kejahatan mereka, maknanya perkara yang berlaku ialah tertutup dengan kejahilan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang pula dalam perkara ini kadang-kadang tidak serius. Ustaz tak apalah nak beriman juga, tapi nanti dekat-dekat nak mati lah. Dekat-dekat nak mati lah. Macam dia tahu pula bila nak mati pula. Ni kita sedih kadang-kadang. Apabila kita nasihat kawan kita, kadang-kadang tak solat, kadang-kadang hidup dengan agama, dia kata, Ustaz, saya bukan tak nak sedar, saya bukan tak nak insaf, tapi sekarang ini saya nak enjoy dulu. Hak ni perkara merupakan bisik-bisik syaitan, tuan-tuan. Syaitan ini dia menghasut kita supaya berangan-angan, berangan-angan kosong tanpa faedah. Itu kerja syaitan. Maka kita mesti meletakkan bahawasanya Allah menyatakan dalam kerja agama, dalam kerja Islam terus kita laksanakan. Walaupun kita dalam keadaan yang mustada'afin, tetapi Arab menyatakan khutwah ba'da khutwah, selangkah demi selangkah. Hari ini kita apa yang boleh kita buat perubahan kepada diri kita? Tanya Ustaz, hari ini apa yang saya boleh lakukan? Dan saya lakukan. Dan apabila kita lakukan, kita istiqamah dalam kerja yang kita laksanakan, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Maka ini adalah yang terbaik, yang perlu laksanakan. Kalau kita buat banyak, kita tinggal, itu benda yang tidak baik. Yang sedikit, kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyatakan bahawa amalan yang sedikit itu lebih baik kalaulah dia laksanakan dengan istimrar, dengan berkekalan, daripada amalan yang banyak tetapi buat 2 tahun sekali. Jenguk baca Quran, tak ada dah nak sentuh Al-Quran, nak baca walaupun muka surat, tapi kita laksanakanlah, tuan-tuan. Ini adalah suatu perubahan yang perlu kita lakukan. Maknanya kita mesti melihat tujuan kehidupan kita hidup di atas dunia ini ialah kita memikirkan tentang selepas daripada ini akhirat. Jangan kita kata akhirat ni belakang kira, yang penting dunia, tuan-tuan. Ini perkara yang amat membahayakan. Akhirat ni koho-koho lah, dia kata. Macam-macam lagi perkataan-perkataan seolah-olahnya menggambarkan benda akhirat ini tidak penting, wal-iyazubillah. Maka kita meletakkan bahawasanya akhirat, dunia akhirat adalah amat penting. Yang disebut di dalam Al-Quran, akhirat perlu diutamakan. Walaupun dunia ini perlu kita mencari rezeki-rezeki yang dianugerahkan oleh Allah, tetapi dalam soal akhirat perlu kita nikmat yang begitu banyak kepada kita. Mata ni boleh berkeli, rasa manis, rasa lazat daripada mana, tuan-tuan?
Kalau tuan-tuan tanya, manis daripada mana tak Ustaz? Cuba operate tengok mana manis ni. Mana masamnya, mana masinnya. Betapa nikmat yang begitu banyak di mana Allah memberi kepada kita. Maka kalaulah kita nak jawab, Allah beri nikmat apa, kelazatan, rasa sedap makan, apa ni jawapannya? Boleh apa saja yang kamu nak buat. Tapi kata seorang wali besar, boleh kamu nak makan rezeki Allah. Boleh kamu nak buat apa saja di atas muka bumi ini. Maka jangan kamu makan rezeki Allah. Kerana di atas dunia ini adalah semuanya milik Allah. Yang diberi pinjaman sementara waktu sampai tempoh ianya diambil kembali. Maka segala nikmat ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain daripada itu, apabila kita melihat tentang perkataan orang yang selindung tadi, saya sebut balik, orang yang terlindung ataupun terselindung ataupun orang yang tertutup hatinya untuk menerima kebenaran, mereka ini akan dipakaikan oleh Allah pakaian daripada api neraka Allah. Ni kita minta jauh tuan-tuan. Maknanya kita hidup di atas dunia ni kita rasa selamat dengan makan, dengan minum, dengan tidurnya, dengan macam-macam lagi. Tetapi balasan kepada orang-orang yang engkar, apa balasannya? Apa balasan kepada orang-orang yang engkar? Maka balasannya mereka tidak pakai pakaian seperti mana kita ini lagi. Mereka tidak akan pakai kasut seperti mana kita ini lagi. Mereka tidak akan memandu kenderaan seperti mana kita sekarang ini. Mereka tidak akan makan seperti mana keadaan sekarang ini. Mereka tidak akan minum dengan seenak-enaknya. Minuman yang diminum seperti ini. Mereka akan dihidangkan dengan suatu hidangan yang amat mengerikan. Falladzina kafaru qutti'at lahum siyabun min nar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuat untuk mereka pakaian-pakaian daripada api neraka Allah. Bermakna kita tidak akan selamat tuan-tuan. Walaupun kita hidup di atas dunia ini, kita rasa hebat, balik rumah ada aircon, balik rumah boleh berehat di atas tempat-tempat yang istimewa yang kita. Tapi kalaulah kita tidak membuat persiapan untuk menjadi manusia yang beriman kepada Allah, dan kita menjadi manusia yang menutupi tadi, yang kufur segala yang diberi oleh Allah, maka falladzina kafaru qutti'at lahum siyabun min nar, kata Allah, orang kafir ini, orang tak beriman ini, dibuatkan mereka pakaian-pakaian daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalannya, adakah sama kita hari ini pada hari akhirat? Kerana kalau kita hidup di atas dunia, kita berasa senanglah rezeki daripada Allah. Tetapi hendaklah kita mengerti kembali bahawa hari akhirat adalah diukur setara mana amalan yang dia laksanakan di atas dunia ini. Setara mana keikhlasan yang dia buat, tuan-tuan. Nak kata ikhlas ni jangan royak kat orang. Jangan royak kat orang, aku ni ikhlas, aku ni apa. Maka Allah yang melihat. Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang mengetahui segala amalan yang kita laksanakan itu. Maka kita berjanji kepada diri kita bahwasanya amalan yang kita buat ini betul-betul mencorak kepada amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, nikmat yang diberi oleh Allah amat banyak, tuan-tuan. Kalau nak sebut tentang nikmat yang Allah, sebab itulah ulama kata kadang-kadang Allah uji dengan kesenangan. Bala ni sekarang ini kita diuji dengan COVID yang melimpah-limpah, yang berganda-ganda, yang menakutkan. Maka kita ikutlah SOP dan sebagainya. Tetapi dalam waktu yang sama kita diuji dengan nikmat tidur, nikmat makan, nikmat kesenangan. Kita diuji. Kerana bila-bila masa فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.
Malakul maut sedang menunggu. Tidak kira siapa, tuan-tuan. Tidak kira siapa. Malakul maut sedang menanti, buka buku daftar dia. Oh ni, si A ni, tak lama lagi ni. Dan banyaklah kalau kita nak menceritakan tentang bagaimana orang yang menghadapi sakaratul maut. Tetapi yang kita nak sebut di sini ialah nikmat yang diberi oleh Allah. Dengan kata lain, kita makan pun, kita pilih makanan-makanan. Kalau beras pun, apa dia? Beras cap mangga lagi, cap serindik lagi, cap pisang lagi. Kalau beras dengan nasi Arab lagi, basmati lagi. Yang kita makan. Kalau di atas dunia ni, nasi basi, kita tak nak makan dah, tuan-tuan. Tetapi kenapa Allah sebut tentang balasan ini? Mereka ini akan dihidangkan syajaratus zakum, buah yang amat pahit, dalam keadaan pakaian yang begitu panas, kerana Allah nak suruh kepada kita biar jijik. Perbandingan Allah ni jijik dengan manusia. Dia tak banding dengan manusia, tak faham perbandingan. Tetapi dalam keadaan perbandingan ini, kadang-kadang, jarang-jarang, manusia ini tidak jijik. Ini permasalahan. Maknanya bandingan Allah ini cukup-cukup. Manusia itu dapat memahami tentang perbandingan Allah Subhanahu wa taala. Nasi basi kita tak makan. Pakaian pun kadang-kadang kita pilih nak yang berjenama. Macam-macam lagi. Gucci lah, Prada lagi, macam-macam. Minyak wangi yang berjenama lagi, Zetna lagi, macam-macam lagi yang kita pilih. Tetapi di akhirat lain, tuan-tuan. Sebab itulah dalam keadaan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti beringat-ingat. Maka hikmah di sebalik ujian ini, maknanya kita memperbanyakkan bekalan. Kita memperbanyakkan persiapan. Kita memperbanyakkan islah. Kita memperbanyakkan penambahbaikan. Islah maknanya penambahbaikan. Maka Allah memberi ancaman kepada mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, sehingga mereka ini dicampak ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut dihancurkan, dibakarnya kulit mereka, perut mereka dalam keadaan yang amat mengerikan, kerana manusia lakukan perbuatan-perbuatan yang mencairkan apa yang ada dalam perut mereka ini, dan tentulah kulit-kulit mereka menjadi hancur. Maka sebab itulah bagaimana kita lihat, walaupun manusia, tabiat manusia ini memang disebut oleh para ulama, dari segi sifat semula jadinya manusia ini takut. Kalau dalam gelap tu manusia tu takut dah, mudah sangat takut. Tidur dalam keadaan gelap, tutup lampu, kadang-kadang orang tak jenera tidur selagi tak buka lampu, macam-macam lagi. Nak kepada cahaya dan sebagainya, manusia takut. Jalan lebih pada dihakkan. Maknanya dalam batas-batas yang tentu. Maknanya perasaan takut itu ada pada manusia. Kan satu panduan lagi, takut kepada Allah, takut kepada azab kubur, takut kepada hari akhirat. Perlu kita terapkan dalam hati dan jiwa kita. Kerana sifat manusia ini mudah terpengaruh dengan apakah yang dikatakan ketakutan ini. Takut nak sentuh api elektrik, takut kejutan elektrik dan sebagainya. Ada perasaan takut. Nak jalan, nak bawa kereta lebih laju, takut. Perkara takut itu sudah ada. Sudah ada. Nak guna handphone, sebagainya, takut itu. Tapi kita masuk lagi ruang takut ini, takut kepada Allah. Bimbang, takut kita diazab oleh Allah. Bimbang, takut di hari akhirat kita dihidangkan dengan makanan-makanan yang
mengerikan, yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang disebut tadi. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dikatakan orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka ini akan diazab, dihidangkan dengan makanan-makanan yang amat mengerikan, amat menyeksakan pada hari akhirat. Itu perkara yang kedua yang saya ingat. Pertama, makna kita faham bahawasanya apa arti mukmin, dan yang kedua, apa arti orang yang tertutup tadi, terselindung. Kita mesti memahami juga untuk menjadi sifat Muslim yang sejati ini. Kita mesti tak kenal, maka kita tidak tahu. Maka kita mesti menjauhi daripada sifat yang disebut oleh Allah, fi qulubihim marad. Rupa-rupanya tuan-tuan, kalau orang tanya, Ustaz, saya ada penyakit kah? Tuan-tuan, darah tinggi, kencing manis, gauk dan sebagainya. Itu penyakit yang biasa yang orang tahu. Kalau pergi ke doktor, doktor tanya, Pak Cik ada penyakit tak? Ada. Tuan doktor, saya ni penyakit sakit lutut, sebulan tak boleh berjalan. Biasanya penyakit jasmani saja. Maka pada petang ini kita nak sebut di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan fi qulubihim marad. Mereka dalam hati mereka ada penyakit. Tuan-tuan sedar tak kita ada penyakit? Mana kalau tak ada penyakit, tak ada masalah. Tetapi ayat Al-Quran ini adalah sebagai mikyas. Ayat Quran ini sebagai mizan untuk menentukan diri kita. Timbangan. Macamlah kita tiap-tiap pagi, tuan-tuan, timbang. Berapa berat? Dah, berat ni 100 kilogram. Macam mana nak turun 20 kilogram? Kita fikirkan. Macam mana kita dietnya, kita tak makan, kita kurangkan makanannya, minumannya. Kita sanggup lakukan. Sehingga kan turun 20 kilo, Masya Allah. Nak buang penyakit. Kerana ketakutan kerana dijangkiti penyakit-penyakit dan sebagainya. Tetapi di dalam Al-Quran Allah menyebut fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di mana Allah SWT menyatakan dalam hati mereka ada penyakit, tetapi mereka biarkan. Mungkin dia tak tahu. Apa penyakit, Ustaz? Cuba tengok penyakit, tak nampak pun. Kalau kita operate, tak nampak pun. Kalau jantung mungkin nampak. Kalau sakit pinggang, mungkin boleh x-ray dan sebagainya. Tetapi penyakit ini tidak nampak. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dan Allah tambahkan lagi penyakit ini. Kerana disebabkan mereka ini melakukan jaga. Yang ini pun kita kena jaga. Apakah penyakit ini? Sehingga kan Allah sebut di dalam Al-Quran yang menyatakan penyakit ini, Allah menyatakan basyiril munafiqina bi'anna lahum azaban alima. Allah sebut di dalam Al-Quran. Allah menyatakan sampaikanlah berita kepada orang-orang ini, orang yang ada penyakit ini. Sampaikanlah berita kepada orang yang ada penyakit ini. Kita tak tahu apa penyakit, tuan-tuan. Ingat penyakit darah tinggi, ingat penyakit kencing manis. Tetapi Allah menyatakan sampaikanlah berita kepada orang-orang ini bi'anna lahum azaban alima. Azab yang begitu pedih. Rupanya penyakit mereka yang dihinggapi penyakit al-munafiqin. Itu disebut dalam Quran. Basyiril munafiqin. Berikanlah khabar, berita kepada orang-orang yang munafiqin ini. Orang-orang yang munafiqin. Kita pun sudah faham, tuan-tuan. Kalaulah kita sebut apa makna munafiqin, kita boleh tahu bahawasanya hati tidak beriman.
hati tertutup. Kalau disebut kufur tadi, semua tak beriman belaka, tidak mengaku, tidak meyakini. Tetapi yang disebut orang yang dan di mana di luarnya mereka ini berkata dengan kalimah Allah, tapi dalam hati mereka tidak beriman kepada Allah. Ini juga perkara yang perlu kita jaga. Ini juga perkara yang kita perlu jaga. Apakah yang dimaksudkan lagi? Mungkin tuan-tuan tidak mendapat penjelasan yang lebih detail lagi. Maka kita sebutlah doa. Pernah diajar kepada kita doa supaya menjauhi daripada sifat nifaq, supaya jauh daripada sifat fasik tadi. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri was shiqaq wan nifaq was sum'ah war riya. Sempat tak? Dah ingat tak? Boleh baca lepas solat asar ni. Nah, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal fukri, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuq wal nifaq was shiqaq was sum'ah war riya. Mana kalau tak betul, cuba perbetulkanlah bagi para alim ulama dan sebagainya. Maka, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, kemunafikan, sum'ah, riak dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menjauhi daripada sifat ini, kita mesti menjaga amanah sebagai penjawab awam. Kita mesti jauhi daripada pendustaan. Kita mesti jauhi daripada penipuan. Kerana apa yang disebut, orang yang ada penyakit marad ini, Allah SWT hantar kepada di dalam api neraka Allah. Fidarkil asfali minan nar. Maknanya tempat yang poskelah dalam api neraka ini, di kalangan puak-puak ni. Puak-puak yang tidak menjaga amanah. Dan tidak menjaga dari segi suatu tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan mereka ini terjerumus dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, mengkhianati tugas dan tanggungjawabnya. Maka ini termasuk dalam orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Itu perkara yang ketiga. Yang keempat ialah kita mesti berkenalan, tuan-tuan. Apakah yang dikatakan orang fasik? Orang fasik. Kalaulah kita tengok kepada kitab-kitab, banyak perbincangan tentang perkara tersebut. Maka perkara yang mudah untuk kita nak praktik di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terjerumus dalam perkara fasik ini, ialah pertama ialah seseorang itu apabila seorang lupa kepada Allah. Kita, tuan-tuan, hari-hari banyak mana kita ingat kepada Allah. Banyak mana kita ingat kepada Allah. Dan kita ingat kepada hari akhirat. Kita muhasabah diri kita. Maka kita bimbang seseorang yang lupa kepada Allah, yang selayaknya disembah. Lupa kepada Allah. Dan mereka ingat kepada kebendaan. Mereka ingat kepada keduniaan semata-mata. Bukan makna tak boleh nak ingat kepada rezeki kita, nak ingat kepada rezeki yang anugerah daripada Allah kepada kita. Tetapi orang ini lupa tubuh, lupa kepada Allah. Maka oleh itu dia semakin berani melakukan amalan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Ini sifat dia. Orang yang fasikin, orang yang rosak. Maka orang seperti berderhaka kepada ibu bapa dan minum arak, berjudi, berzina dan sebagainya. Ini kita minta jauh. Dan yang kedua, manusia ini lupa dirinya dan lupa tentang asal usulnya. Dari mana mereka ini datang, ke mana mereka nak pergi. Adakah mereka kekal? Kalau tuan-tuan tanya, adakah kita kekal semua hidup di atas dunia ini? Sudah cukup dengan musibat ini. Jutaan telah pun meninggalkan dunia ini. Diambil oleh Allah akibat daripada musibat. Maka sudah cukup menjadi iktibar, menjadi ibrah. Kita tengok orang yang ada di barisan pertama,
Ada yang kerana terlalu keletihan, Allah mengambil nyawanya. Maka tidak kira siapa. Kadang-kadang sedang berjalan, kadang-kadang sedang menulis, kadang-kadang sedang meeting, musyawarah, kadang-kadang sedang memandu kenderaan, kadang-kadang sedang tidur di atas kaki yang begitu mewah. Tetapi tiba-tiba datangnya perintah daripada Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana yang disebutkan tadi. Maka kita minta jauh daripada sifat ini. Sifat al-fusuq, maknanya mereka lupa dirinya, ialah lupa asal usulnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana yang kita nak lihat tentang persoalan kecantikan, semua orang ini cantik. Semua orang ini cantik. Kadang-kadang selfie, aku cantik tak? Tanya pula kawan, aku cantik tak hari ni? Ambil selfie ni, kadang-kadang dia ni kalah lagi yang kalah-kalah yang cantik. Tidak original lagi kadang-kadang ni. Tetapi persoalannya, apa produk kecantikan kita? Produk kecantikan untuk dunia dan akhirat. Kerana kita hidup di atas dunia ini, macam-macam. Kadang-kadang bagaimana untuk kulit keringnya, skincare ke, macam-macam lagi orang guna. Nak suruh jadi kulit halusnya, gebunya, kekal, sepanjang hari muda, dan sebagainya. Tetapi kena fikir juga bagaimana untuk menjadi kecantikan kita apabila kita berada di alam kubur. Apabila kita berada di alam akhirat. Bagaimana kita menikmati cahaya spotlight. Bagaimana kita akan menghadapi. Ini adalah berpunca daripada amalan-amalan yang kita laksanakan di atas muka bumi ini. Maknanya kita memilih jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, kita mesti mengenali ciri-ciri di mana yang disebutkan tadi seorang mukmin. Pertama, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kufur. Dua, yang ketiga ialah orang-orang munafik dan sebagainya, nifaq. Dan yang keempat ialah orang-orang yang fusuk, orang-orang yang rosaknya. Maka apabila kita terjemahkan di dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam sanubari kita, dan kita ada penghayatan dalam perkara ini, maka kita dapat mensesuaikan diri kita, mendapat ciri-ciri insan Muslim yang dalam kehidupannya, kerana dia di hadapannya ada brek. Tahu tak tuan-tuan? Kita ada kereta, kalau tak ada brek, boleh tak tuan-tuan bawa ke pejabat? Mungkin 1 kilometer tak sampai. Mungkin terjatuh dalam parit kalau tak ada brek. Sebab itulah Islam itu adalah brek. Kata ulama, Islam adalah brek. Kalaulah kita nak terlanggar, kita brek supaya kita tidak terlanggar. Kalau tak tersasul, kita rasa nak lari laju ni, mungkin di hadapan ni ada cerun dan sebagainya, kita perlahankan kenderaan itu. Maka inilah untungnya kita hidup dengan Islam ini. Kita diberi ada brakenya, ada handbrake-nya, ada signalnya, ada stopnya dan sebagainya. Maka inilah yang dikatakan penghayatan tentang Islam, penghayatan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak nak hidup dalam keadaan yang meraba-raba. Kita minta jawab. Ini bukan ciri orang Muslim yang sejati. Orang kata semayang tak tahu apa. Kadang-kadang kita sedih juga. Ada di kalangan kita ni tak pernah pun dia belajar tentang solat. Tak pernah pun dia belajar tentang baca Al-Quran. Tak usah bimbang. Kita sekarang ini berada di dalam teknologi yang begitu canggih. Gunakanlah nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk menjadi insan yang terbaik. Insan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba memperbaiki diri kita. Tak apa. Tak boleh kita kata dah lama dah tak belajar, dah ketinggalan dah tak boleh dah nak
nak U-turn balik, boleh. Kita bertanya diri kita, boleh kita laksanakan, boleh kita lakukan. Selagi umur masih lagi diberi oleh Allah kepada kita. Masih lagi umur ni diberi pinjam oleh Allah, boleh kita laksanakan perubahan, tuan-tuan. Boleh kita menjadi insan yang hebat dalam solat, insan yang hebat dalam bersedekah, insan yang hebat di dalam penjawab awam, melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Jawapannya, boleh kita laksanakan sebelum Allah tarik roh daripada jasadnya. Insya Allah kita dapat laksanakan dalam kehidupan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menceritakan tentang sifat-sifat Muslim, maka kita telah berkenalan dah. Apa itu mukmin, apa itu Muslim, apa itu kafirun, apa itu fasikun, apakah itu munafikun dan sebagainya. Maka kita mesti meletakkan diri kita. Yang kedua, lingkungan yang kedua ialah persiapan kita. Apa persiapan kita? Apa persiapan? Yang pertama kata ulama, biar kita tahu tentang tujuan hidup kita. Yang tuan cari ni untuk apa? Yang tuan cari ni nak rezeki daripada Allah, keluar ke kebun, buka tanah hutan, bukan tanah hutan, buka kebun dan sebagainya. Untuk apa? Mencari kekayaan untuk apa? Makna biar kita tahu tujuan dan matlamat hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya ialah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tak kira kita di peringkat mana sekali manapun, kita sebagai hamba Allah. Kerana sampai satu masa kita akan bertemu dengan Allah dan kita akan disoal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan dan matlamat ialah untuk menjadi manusia hamba, beriman kepada Allah, melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu matlamat tujuannya. Kalau tuan-tuan jalan, sebagai contoh, kalau tuan-tuan malu bertanya, sesat jalan. Kalau tuan-tuan pergi Kuala Lumpur, malah tanya malah tanya pakai habis sendirilah, agak-agak faham mana tuan-tuan. Isilah minyak 2 galon ataupun 2 tong, 3 tong dalam kereta, pakai habis situ. Jalan tahu mana, pusing tahu mana, pasal tidak tahu halal tujuannya. Pentingnya tuan-tuan. Kita jalan, nak tanya orang, malu bertanya, sesat jalan. Ke mana Pak Cik jalan nak pergi Wakaf Baru? Soalan mudah. Kena-kena dia mari Jepun. Kena-kena dia mari Jepun. Kita tak apalah tuan-tuan. Boleh pergi. Tapi nak lakah. Nak lakah daerah. Berhati-hatilah. Jadi disebut bahawasanya, kita tanya. Dia pusing 2 jam tak tengok cari jalan nak pergi Wakaf Baru. Tak tahu mana. Ini pernah tuan-tuan, saya berjumpa dengan seorang. Dia tanya, Ustaz, Papua Baru mana? Rupa-rupanya dia daripada Johor Bahru. Kali pertama datang ke Kelantan nak ke Wakaf Baru. Betul. Begitu juga. Kita hidup di atas dunia, nak jalan, nak pergi KL. Alhamdulillah sekarang ini teknologi. Dengan Waze-nya, dengan Google Maps-nya dan sebagainya. Kita rasa senang. Jadi nak senang, ada maps dalam kubur, ada di pada masyarakat, maka kita menggunakan panduan ini. Sebab itulah, inilah jalan. Islam sebagai tiket untuk match kita, untuk Waze kita, itu sebagai perumpamaan lah. Kalau tepat tak tepat itu, minta maaf lah. Tetapi disebut sebagai panduan penentu arah tuju kita. Dengan lesen Islam yang kita laksanakan ini, kan kita rasa senang. Apabila kita berada suatu alam yang lain, yang semua manusia ni akan melangkah. Bagaimana kita nak laksanakan orang panggil Google Maps ini, bukan sekadar untuk di dunia, tetapi menentu arah tuju perjalanan kita ke akhirat. Maka jawapannya ialah kita kena hak Tuhan lari. Jawapannya mudah saja. Buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan lari. Yang kedua,
ciri-ciri manusia yang diridai oleh Allah yang saya sebutkan tadi sedikit. Tapi sebagai persiapan kita ialah bercita-cita memperbaikikan akhlak yang baik. Walaupun kita lemah, saya pun lemah untuk mempraktikkan kadang-kadang sesuatu amalan itu, maka kita mesti bercita-cita memperbaiki akhlak yang baik. Sentiasa bercita untuk memiliki akhlak yang terbaik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kerana apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak sebut, kalau orang tanya, ustaz, bagaimana nak jadi akhlak hak comel, ustaz? Saya buat dah, tapi orang kata tak comel situlah. Habis cakap dah ustaz nak buat, tapi orang tak kena situlah. La, kita mesti mengambil pendekatan ialah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh tauladan kita ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah orang nak kata pun, biarlah orang nak kata kepada kita dan sebagainya, maka kita ikutlah panduan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan penyelesaiannya. Kalau ikut orang kan tak sudah. Ikut orang tak sudah. Seperti mana cerita Hima dengan seorang budak lah. Hima dengan seorang budak ni, mereka cerita dia jalan dua beranak ni jalan masuk dalam kawasan daerah mana tak tahu. Nah, anak duduk atas Hima, ayah duduk eret dengan tali, maka kata orang kampung tu, dia kata, Allah, budak ni tak erti bahasa. Budak ni tak erti bahasa, sebab apa? Lok kat orang tua jalan, dia naik atas Hima. Jadi kalau orang tu dengar, jalan-jalan pula masuk kapal lain, tak apalah kita turunlah. Pok pula naik atas Hima, anak eret, masuk dulu kapal lain. Allahu Akbar. Bahasa, orang tua tak erti bahasa. Budak kecil jalan, pok sendiri naik atas Hima, tak kena juga. Masuk kapal lain pula, protes demo. Protes demo, dia kata Allah, dah jalan dua-dua, turunlah pula. Tak usah dengar orang kata, turun, jalan dua-dua beranak tu. Heret Hima, kata pula Allah bodohnya dua beranak ni. Hima ada, naik dah. Jadi tuan-tuan, apa penyelesaian? Mudah saja. Farudduhu ilallah. Biar kita rasa senang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Biar kata tidur kat jam mata rapat, apa? Malam ni aku dapat membaca Al-Fatihah. Sebelum tak dapat baca Fatihah, ambil majalah mangga. Sekarang tak ada dah majalah mangga lagi ni. Hak kita duk tengok sama ni handphone ni. Tahu atas dada kita jendera dengan gitu, yang tak tahu apa yang kita tengok. Tapi alhamdulillah, kita dapat membuat perubahan, bercita-cita untuk menjadi akhlak, memperbaiki akhlak kita sesuai dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ketiga ialah bagaimana untuk mencapai kedudukan yang tinggi yang sempat saya sebutkan di sini, ialah kita mesti bercita-cita untuk ingin kebahagiaan. Bercita-citalah tuan-tuan untuk membahagiakan pasangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada isteri, ada anak-anak, ianya adalah merupakan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala ibadat. Bercita-cita untuk membahagiakan anak-anak, membahagiakan pasangan-pasangan masing-masing. Maknanya, dan bercita-cita untuk melaksanakan kerja yang terbaik ini. Untuk daripada selangkah ke selangkah menjadi hebat, menjadi terbaik, cemerlang, kerana ia adalah suatu langkah membawa kepada fardul muslim yang hebat, yang cemerlang, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak menceritakan tentang sifat-sifat bagaimana pribadi akhlak muslim yang sejati ini amat banyak tuan-tuan. Tetapi apa yang saya sebut di sini, ruang 1 jam yang kita ambil ini, ilmu ini banyak, maka ambillah setakat mana yang kita dapat ambil dalam kehidupan kita. Semoga kita mendapat rahmat, keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak dapat lari daripada melakukan segala kesilapan, kekurangan, kelemahan
tetapi kita jangan berputus asa. Kita jangan berputus asa. Kita mesti boleh membuat perubahan untuk menjadi Islam yang hebat, Islam yang diredai, melaksanakan amalan-amalan yang diredai oleh Allah, selagi mana kita menghiasi dengan ciri-ciri akhlak, sifat pribadi Muslim yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa itulah sekadar saya dapat berkongsi pada petang ini. Semoga mendapat manfaat kepada diri hamba sendiri dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama-sama pada petang ini. Merupakan majlisul ilmi yang dirahmati oleh Allah, didoa oleh para malaikat dan dipermudahkan segala urusan-urusan kita dengan niat yang baik semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akhirilah dengan, oleh kerana kita berada dalam suatu musibat yang diuji oleh Allah ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberi jauhi daripada segala bala bencana dan dijauhkan daripada azab daripada api neraka Allah, dan diberi kebahagiaan, keselamatan, kecantikan di atas dunia ini, dan bukan sekadar dunia tetapi di hari akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada tekanan bencana yang keterlaluan, daripada mendapat penyakit-penyakit yang berpanjangan dan kesudahan yang buruk, juga daripada kegembiraan orang-orang yang membenci kami apabila kami kecewa, juga daripada mengidap penyakit-penyakit serta penyakit-penyakit yang berpanjangan, penyakit-penyakit sehingga kami putus harapan. Ya Allah, berikanlah kami keyakinan. Ya Allah, berikanlah kami semangat. Berikanlah kami semangat untuk melakukan perubahan. Ya Allah, berikanlah kami ketenangan dalam menghadapi musibat ini. Ya Allah, tunjukkanlah jalan kebenaran. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada segala musibat-musibat, tekanan-tekanan yang melanda. Berikanlah ketenangan. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat mukmin, pribadi Muslim yang sejati. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da wa udalid da wa khaybatir raja. Waksif anna ya Allah minal waba wal bala wal fasha wal munkar wat ta'un ma la yakshifu ghairuk innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.